FAM dah jumpa masalah teknikal, tapi tak ada satu pun sumber yang beritahu masalah teknikal tu apa. Namun begitu, aku juga merasakan FAM tetap didenda kerana faktor kecuaian ataupun faktor kurang cermat dalam mengendalikan segala dokumentasi yang telah dilampirkan. Kau dah buka ruang tu, sepatutnya kau badan profesional, sepatutnya tidak berlaku kesilapan teknikal macam ni tau. Sekarang ni memang kena, tak payahlah kita duk salahkan orang itulah, orang inilah, negara itulah, negara inilah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, sudah terjawab akhirnya wujud kesilapan teknikal daripada staf pentadbiran FAM berkaitan dengan dokumentasi 7 pemain naturalisasi ataupun pemain warisan Malaysia ini. Apapun guys, yang andaian yang telah dibuat selama ini oleh netizen-netizen terutama daripada Malaysia, yang mana mereka mengatakan ini adalah sabotaj daripada, kebanyakanlah saya baca daripada Indonesia. Itu komentar-komentar ya. Saya tidak mengatakan daripada Indonesia. Ada 2-3 video saya sebelum ini saya mengatakan ini adalah aduan daripada Vietnam ya. Sebab saya pasti Vietnam yang membuat aduan kepada FIFA. Itu pun belum ada kesahihannya. Cuman apabila mereka kalah di kualifikasi Piala Asia, sudah tentu mereka rasa curiga dengan pemain-pemain Malaysia itu dan mereka berkemungkinan yang membuat aduan melaporkan kepada FIFA itu. Jadi saya sedikit pun tidak sentuh pasal Indonesia ya yang buat sabotaj ini. Tidak sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan dalam video sebelum ini ya. Saya cuma mengatakan aduan daripada Vietnam ya. Yang paling jelas adalah Vietnam karena kekalahan di kualifikasi Piala Asia itu. Okey guys, kita semak dulu video ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengenal pasti wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen melibatkan 7 pemain warisan yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Setiausaha Agung FAM Datuk Nur Azman Rahman berkata pihaknya memandang serius perkara tersebut. Bagaimanapun, FAM menegaskan bahawa 7 pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Nur Azman berkata FAM sedang menunggu keputusan penghakiman penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada. Pada Jumaat, FAM dan 7 pemain warisan negara dikenakan tindakan tegas oleh Jawatankuasa Tata Tertib kepada FIFA selepas didapati melakukan pelanggaran serius membabitkan Artikel 22 Kod Disiplin FIFA berkaitan pemalsuan dokumen. Dalam pernyataan rasmi Badan Induk Dunia itu, FAM didapati telah mengemukakan pertanyaan kelayakan pemain kepada FIFA dengan menggunakan dokumen yang diubah sesuai bagi membolehkan pemain berkenaan diturunkan. FAM turut diarahkan membayar denda sebanyak 1.8 juta ringgit, manakala 7 pemain berkenaan dikenakan denda RM10,000. Semalam kita dapat update terbaru tentang isu pemalsuan dokumen untuk 7 pemain warisan negara Malaysia. Yang mana FAM mengakui mereka sudah mengenal pasti ada masalah kesilapan teknikal yang berlaku dalam proses dokumen ni. Okey? Diorang juga tegaskan yang ke-7 pemain tersebut sememangnya ada darah Malaysia. Okey, jom kita sembang sikit, bincang pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update bola sepak, korang kena tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, ini dia statement daripada FAM sendiri dekat diorang punya social media lah. Okay, aku baca untuk korang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sedang menunggu keputusan penghakiman penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada.
Maknanya FAM setakat ni berbaki 8 hari lagi masih lagi belum melakukan appeal, tapi diorang tengah tunggu lagi keputusan FIFA supaya diorang boleh appeal dengan sebetulnya lah, seteliti yang mungkin lah. And then FAM juga bagi tahu yang diorang dah kenal pasti ada kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Okay, nampaknya staff dipersalahkan dekat sini. Siapa staff tu? Kesian. Keduk teruk dia kena lepas ni. FAM mengambil serius perkara ini, walau bagaimanapun FAM ingin menegaskan bahawa para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Okay, so itu yang aku baca daripada statement FAM ni. So, selepas aku baca statement FAM tu semalam, aku tak buat video. Sebaliknya, aku ambil masa lama juga untuk mencari masalah teknikal tu apa. Apa yang masalahnya. Okay. Pelbagai artikel, website aku baca, berita harian, Vocab, Malaysia Gazette, Harian Metro, semua just bagi tahu berita yang sama, berita yang surface level. Okay, which is FAM dah jumpa masalah teknikal, tapi tak ada satu pun sumber yang beritahu masalah teknikal tu apa. Kalau korang ada pendapat korang ataupun korang tahu sebenarnya apa, korang boleh komen dekat bawah untuk aku bacalah. Okay, sebab agak geram lah kan, masalah teknikal kita tak tahu, and sampai ke hari ini mereka masih lagi belum transparent pasal ke-7 pemain warisan ni. Mereka just cakap, okay, ini memang pemain kita. Diorang ni memang ada darah Malaysia. Tapi aku tak nak buktikan dekat korang. Tak nak. Aku just nak bagi tahu je. Still surface level, man. Kita tak dapat apa yang kita nak sebenarnya. Apa-apa pun kita mengharapkan ada sinar di penghujung jalan. Ada cahaya di dalam gua yang kelam pada hari yang ke-10 nanti. Moga-moga FIFA dapat menerima dan memaafkan masalah teknikal ni. Okay, itu saja guys. Macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Okay guys, itu antara pendapat pandangan daripada Wibro yang selalu membuat konten terkait dengan sepak bola di ASEAN, terutamanya Malaysia dan Indonesia ini. Okay, saya pun sama. Apa yang dikatakan oleh beliau, pandangan pendapat beliau, saya masih sebenarnya tidak berpuas hati terhadap kenyataan daripada FAM yang mana kesilapan teknikal itu. Apa kesilapan teknikal itu? Apa sebenarnya kesilapan teknikal itu yang bagaimana? Jadi kita tidak tahu yang macam mana kesilapan teknikal ini, sama ada daripada dokumennya ataupun surat menyuratnya. Jadi apa sebenarnya kesilapan teknikal itu? Jadi lebih baik FAM ini memberi details ataupun terperinci ya terkait dengan kesilapan teknikal itu apa, supaya netizen daripada Malaysia terutamanya tidak membuat andaian-andaian yang negatif ya, yang luar daripada ekspektasi kita. Jadi itu lebih baik secara transparan. Sekarang ini kesilapan teknikal okey, tetapi apakah kesilapan teknikal itu? Itu yang perlu diperhalusi lagi supaya netizen dapat dengan lebih detail kesilapan itu. Okey, tidak apa guys, kita masa 77 player tu adalah player Malaysia yang telah menggunakan dokumentasi mereka yang dikumpulkan daripada arkib dan seterusnya ditapis oleh pihak berkuasa Malaysia, seterusnya telah dihantar kepada FIFA. Berita terkini pun menyaksikan FAM mengakui sedikit kekhilafan di bahagian pentadbiran mereka semasa submit semua dokumen-dokumen yang berkenaan player warisan Malaysia. Jadi aku yakin ke-7 ini bersih dari sudut dakwaan yang telah dikeluarkan oleh pihak FIFA. Namun begitu, aku juga merasakan FAM tetap didenda kerana faktor kecuaian ataupun faktor kurang cermat dalam mengendalikan segala dokumentasi yang telah dilampirkan. Aku confident menyatakan bahawa player warisan kita player yang sah
Sebab apa? Sebab mengikut atur cara negara Malaysia, kita memang sulit nak bagi IC kepada sebarangan orang, melainkan ianya dibuktikan sah dia mempunyai keturunan darah Malaysia. Setengah negara luar, mereka mengamalkan dual citizenship, iaitu mereka boleh mempunyai pasport lebih dari satu. Malaysia tak. Nak menjadi rakyat Malaysia ni susah. Player berkenaan kena menolak status kewarganegaraan asal mereka dan memilih untuk menjadi warga negara sebuah negara di ceruk Asia Tenggara. Takkan saja-saja Facundo Garces tu, player La Liga utama pula tu, berkorban segala apa yang dicurahkan dalam bola sepak semata-mata nak mewakili Malaysia, negara kerdil ni. Dengan faktor kualiti yang dia ada, sepatutnya dia bersabar dan menunggu Itali je panggil dia untuk mewakili negara dalam World Cup. Korang ada ke confident macam aku? Okey guys, akhirnya kenyataan rasmi daripada FAM menerusi Setiausaha Agung dia telah mengatakan memang berlakunya kesilapan teknikal dalam pendaftaran pemain warisan Malaysia ni. Sebenarnya memang ada silap lah daripada pihak FAM kan. Takkanlah FIFA nak ambil tindakan tak tentu pasal, betul tak kan? Okey, tak apa. Kesilapan tu dah berlaku, so boleh counter balik. Boleh perbaiki balik. Mohon rayuan dekat FIFA supaya diringankan denda-denda tu. Of course lah, kena lah aku rasa kot kalau dah berlaku kesilapan tu. Okey, lagi satu yang aku nak pesan. Okey, tak usahlah kita nak menuduh orang itulah buat cerita lah, orang ini buat report lah apa semua. Sebab apa, bagi aku kan, kalau tidak berlaku kesilapan daripada kita, kalau kita tidak membuka ruang kepada mereka untuk menghentam kita, untuk mengenakan kita, benda ni tak akan berlaku. Okey, hentikanlah. Memanglah siapa-siapa sekalipun, sebab dalam bola sepak ni, walaupun kita kawan, dalam bola sepak ni ada kalanya masing-masing akan macam musuh tau. Okey, dia orang akan cari peluang kat mana nak kenakan kita. Maknanya kau FM dah buka ruang tu untuk dia orang hentam kita. Kau dah buka ruang tu, sepatutnya kau badan profesional, sepatutnya tidak berlaku kesilapan teknikal macam ni tau. Sekarang ni memang kena. Tak payahlah kita duk salahkan orang itulah, orang inilah, negara itulah, negara inilah, apa semua kan. Kita sedar diri, senang, cukup. Sedar diri, kita silap, kita terima je lah. Okey, so sekarang ni aku harap rayuan tu akan dapat diringankan supaya bola sepak Malaysia ni akan terus, orang cakap apa, takkan tergugat lah, takkan apa, terasa impact daripada benda ni tau. Okey, tak akan menjejaskan moral pemain apa semua dan juga moral pasukan kebangsaan kita. Okey, so yang dah silap, biarkan silap, perbaiki kelemahan. Okey, jangan buat hal macam ni lagi lah FM. Okey, apa badan profesional tapi buat salah teknikal. Bendanya baik aku je jadi presiden FM. Baik aku jadi presiden FM lah. Kalau kau pakai baju batik, aku pun pakai baju batik. Okey guys. Pun aku akan terbaik untuk bola sepak negara kita kerana kita semua sayangkan bola sepak kita. Okey, kita sayangkan Harimau Melaya. Kan? Mana nih yang bilang sabotase nih? Kebanyakan nonton James Bond, kebanyakan nonton Tom Cruise loh. Ngelempar bola panas, ngelempar bom asap aja kerjaannya. Ternyata kesalahannya emang ada di dokumen. Berarti yang lapor tuh benar kalau ada laporan. Jadi kalau ada yang belum tahu, FAM atau Federasi Sepak Bolanya Malaysia sudah menyatakan bahwa ada kesalahan teknis atau technical error pada dokumen yang dinaturalisasi 7 pemain itu. Dan mereka sedang membanding. Makanya ngomongnya jangan dilawan dong. Ini ada sabotase, kita harus lawan. Kita di jalan yang benar. Tiba-tiba kesalahannya dari diri sendiri. Aturan jangan bilangnya jangan dilawan, diverifikasi ulang. Nanti coba kita verifikasi ulang ya. Nanti coba kita konfirmasi ulang ya. Jangan bikin narasi yang nggak jelas, seakan-akan kita mau perang. Seperti VT yang sebelumnya, sebenarnya sih gue nggak masalah. Lo bilang mau sabotase, mau bilang ada serangan alien, serangan cyber, nggak masalah. Asal jangan nyenggol-nyenggol kiri kanan. Lagi mata tertuju kepada lulu orang, para federasi. Lo tampang foto Pak Erik sama FIFA. Lo bilang ada di New York.
Tiba-tiba kesalahannya emang ada di teknis dokumen. Entah apa ya, kurang SKCK kali, kurang tanda tangan kelurahan kali, gua nggak tahu. Dan ini harus dipantau. Ini apa nih teknisnya nih, kita harus pantau semua nih. Jangan merugikan kita juga nih. Potong generasi mungkin. Siapa tahu, kan nggak ada yang tahu ini. Masih tertutup nih kasusnya gimana. Kenapa yang error kan kita nggak tahu. Tapi itu menurut gue kayak gitu sih. Gue udah puas nih, karena udah jelas clear nih. Tapi menurut lu gimana, Bray? Tulis di komen, jangan lupa follow gue. Oke guys, walaupun kita sudah ketahui bahwa kesalahan teknikal itu berpunca daripada kaki tangan FAM itu sendiri ataupun pekerja ataupun staf FAM itu sendiri, tetapi saya sebenarnya masih tidak berpuas hati terhadap apa kesalahan teknikal itu sebenarnya. Kenapa sampai ada kesilapan teknikal itu berlaku? Maknanya Malaysia FAM juga tidak menyemak betul-betul segala dokumentasi ini. Adakah main rambang untuk membawa dokumen-dokumen ini ke FIFA tanpa ada semakan yang betul, tanpa ada semakan yang terperinci, tanpa ada semakan yang baik? Ini menyebabkan maruah Malaysia tercalar. Saya fikir maruah FAM juga sudah tercalar akibat daripada kesalahan teknis ini. Yang sebelum kita ketahui kesalahan ini adalah kesalahan teknikal, banyak netizen yang menuduh Indonesia sabotage kepada Malaysia kerana ada gambar dipaparkan di laman sosial TMJ ya. Mengatakan Bapak Erick Thohir, Pak Prabowo itu bersama dengan FIFA. Saya pun tidak nampak gambar itu guys sebenarnya. Cuma saya melihat beberapa video-video inilah yang memaparkan di laman web sosial TMJ. Konon ada sabotage yang mengatakan, dia tidak mengatakanlah Indonesia, tidak mengatakan Indonesia, tetapi gambar itu menunjukkan Bapak Erick Thohir dan juga Prabowo kalau tidak silap ya dengan Presiden FIFA itu in New York, dia katakan begitu ya, in New York, what in New York, tapi tidak mengatakan Indonesia. Cuman kalau daripada segi psikologinya memang ditujukan kepada Indonesia lah, begitu. Tapi saya daripada mula membuat video ini ada 1, 2, 3 video ya. Sebelum ini, nanti kalian nonton, yang belum nonton itu, saya memang mengatakan aduan ini daripada Vietnam. Karena bukti yang paling utama adalah selepas kekalahan Vietnam kepada Malaysia di kualifikasi Piala Asia 4-0 itu, Vietnam juga kaget, heran kenapa pemain-pemain Malaysia ini adalah pemain-pemain baru. Jadi berkemungkinan mereka membuat aduan ke FIFA. Jadi FIFA siasatlah segala dokumentasi pemain-pemain keturunan pemain warisan ini. Dan akhirnya betul apa aduan daripada Vietnam itu mengatakan segala proses ini terlalu cepat dan ada kesilapan di situ. Dan akhirnya FAM sendiri mengakui ada kesilapan teknikal, kesilapan teknis daripada stafnya sendiri. Jadi sekarang ini bagaimana guys? Punca kesilapan itu daripada staf FAM sendiri. Tetapi apa kesilapan teknikal itu pula? Itu lagi yang menjadi permasalahannya. Saya masih tidak berpuas hati sebenarnya dengan kesilapan teknikal itu. Apa pula kesilapan teknikal itu? Jadi bagus jujur saja, transparan, bagi tahu secara terbuka apa kesilapan yang telah dilakukan supaya netizen tidak lagi memandang serong, membuat andaian-andaian yang tidak bertanggungjawab, menyalahkan itu, menyalahkan ini, sampai negara jiran kita juga dituduh. Jadi ini menyebabkan netizen kedua-dua negara semakin memberontak di laman sosial ini guys. Saya di komentar-komentar video saya pun sama juga. Banyak juga netizen-netizen yang
berkomentar negatif. Tapi saya faham kerana itu sebagai counter attack, mempertahankan diri, terutama netizen Indonesia mempertahankan diri mereka daripada dituduh sebagai sabotage itu tadi. Jadi bagi saya itu it's normal dan juga biasa. Jadi mereka mempertahankan diri itu akibat diserang oleh netizen Malaysia yang mengatakan sabotage itu daripada Indonesia, ya. Okey, jadi saya mohon maaf guys kiranya ada kesalahan kesilapan sebelum ini, video-video sebelum ini. Tapi saya tidak pernah mengatakan juga Indonesia yang membuat sabotage ini. Tidak pernah saya mengatakan. Saya mengatakan adalah Vietnam yang membuat aduan kepada FIFA dan akhirnya FIFA membuat segala siasatan dan inilah kesilapan itu adalah kesalahan teknis. Okey guys, mungkin bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Komen yang positif guys, yang membina, yang boleh memberi idea-idea baik untuk segala permasalahan ini. Mungkin ada penyelesaian daripada komentar-komentar kalian ini juga. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.